Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, kisah seram kita pada kali ini, saya nak ceritakan kisah seram yang pernah berlaku dekat sekitar asrama. Ya, dalam video kali ini kita ada 3 cerita yang mana semua cerita tu melibatkan kisah-kisah seram yang pernah berlaku di asrama. So, kisah kali ini saya ambil daripada sumber internet, tepatnya lagi dekat Fiction Sasha, yang mana kalau korang suka sangat baca cerita-cerita seram, of course lah dah pernah terbaca cerita ni kan. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Jadi kisah pertama ni datang daripada seorang hamba Allah yang mana kita akan gelarkan dia dengan nama gelaran Ira. Bersentuhan dengan makhluk-makhluk gaib. Ya, makhluk tu cuma mengusik diorang je. Dan kisah kali ni berlaku dekat bilik diorang tau. Jadi Ira, dia ada seorang roommate yang namanya Ayah. Dah tu roommate dia ni boleh nampak semua benda-benda halus ni tau. Kiranya macam hijab dia dah terbuka lah. Tapi ayah ni cakap kalau benda tu nak ajak main ke, dia macam tak layan sangat. So nak dijadikan cerita, ada satu malam tu Ira tadi dia tidur awal tau. Lepas tu 2 orang lagi roommate diorang ni pergi ke bilik sebelah, katanya siapkan assignment. Jadi masa tu tinggallah ayah seorang je yang masih tak tidur, ada dekat bilik diorang. Katanya masa tu ayah tengah hafal surah Luqman dan jam dah menunjukkan pukul 1:30 pagi tau. Masa dia duk menghafal surah Luqman tadi, tiba-tiba je luggage yang ada dekat belakang pintu boleh jatuh tau. Dan dengan serta-merta juga, semua buku dan juga barang-barang alat tulis yang lain yang ada dekat atas meja sana, semua pun ikut jatuh. Pelik, padahal tak ada pun angin yang masuk. Yelah, diorang buka kipas tapi tak adalah kuat mana pun. So kalau daripada tadi lagi dah buka kipas tu, kenapa baru sekarang ni semua benda yang ada atas meja boleh jatuh secara serentak? Masa tu ayah dah rasa dah lain macam je kan. Dan dia tahu yang benda tu ataupun makhluk tu memang nak ajak dia main. So dia buat dirt je lah. Lepas tu dia pergi kemas balik barang-barang yang dia sepah tadi. Dah siap kemas barang tadi, dia pun pergilah sambung balik baca surah Luqman tu kan, sebab dia nak hafal kan. Tapi tiba-tiba je pintu pula boleh bergerak sendiri, seolah-olah memang benda tu ajak main tau. Yelah, sampaikan dia pergi hentak pintu tu kuat-kuat, dan yang peliknya bilik sebelah tu tak dengar langsung kata pintu tadi dihentak dengan kuat. Katanya pada masa tu ayah ni keluar daripada bilik, lepas tu pergilah tanya bilik sebelah kan. Dia tanya ada bunyi bising tak. Lepas tu penghuni dekat bilik sebelah cakap diorang tak ada dengar apa-apa pun. So pada masa tu ayah tadi dalam berani-berani dia pun adalah juga takutnya kan. Jadi katanya ayah takut sangat masa tu, tapi dia nekat. Dia tetap juga nak terus hafal surah Luqman tu. Tak lama lepas tu, alamak, makhluk tu main cakar-cakar lah pula. Ya, dia ada dengar bunyi cakaran daripada tingkap bilik tu. Dah time tu juga ayah tutup ayat Al-Quran tadi. Terus dia pergi berlari dekat bilik sebelah. Jadi pada malam tu, dalam pukul 2.47 pagi, Ira tadi tersedar tau. Masa tu dia perasan lah yang lampu bilik semua dah tutup, dah gelap dah. Cuma pintu utama tu je yang terbuka. Dah tu loker diorang pun semuanya terbuka tau. Jadi Ira, dia dalam mamai masih lagi rasa mengantuk kan. Lepas tu dia pun bangun. Bangun pergi tutup je apa semua yang terbuka tadi. Dan dia buat macam tak ada apa-apa yang berlaku. Dia pun nak sambung tidur kan. Katanya masa dia nak pergi ke katil dia tu, tiba-tiba je dia nampak macam ada kelibat ayah yang baring dekat atas katil dia. Baring dekat atas katil ayah lah. Dah tu Ira tadi pun pergilah buka lampu kan, sebab dia nak pastikan lah. Jadi bila lampu dah terbuka tu, dia nampak cuma kain batik ayah je yang ada dekat atas katil tu. Sebenarnya sebelum-sebelum ni ayah pernah cerita juga tau, yang kata benda tu ataupun makhluk tu kadang-kadang dia boleh menyamar jadi ayah. Cuma nasib baiklah juga pada masa tu Ira tak terfikir langsung benda tu. Tak terfikir benda tu kata apa ke arah mistik ke apa kan. Dan Ira ni cakap memang tipulah kalau orang tak berdiri kan. Esoknya tu dia tanya ayah. Lepas tu ayah pun ceritalah apa yang dah berlaku semalam. Katanya apa yang pernah berlaku tu memang seram bagi dia. Sebab yelah sebelum-sebelum ni pun dia tak pernah duduk asrama tau. Lagi-lagi sekarang ni baru je SEM 1 tau. So kalau masuk U ke apa, sekurang-kurangnya dia nak kena stay dekat asrama sana 1 tahun kan.
Jadi lama lagi lah dia nak adap semua ni. Lepas tu dia pesan lah kalau sebelum tidur tu bacalah 3 kul ayat kursi supaya jin dan juga syaitan ni tak datang mengganggu. Okey, kisah yang kedua ni kita bagi nama gelaran dia sebagai Suzy. Katanya kisah yang dia nak kongsikan ni tak adalah terlalu seram pun, tapi cukuplah untuk buat dia tak lena tidur pada malam tu. So kisah ni berlaku pada tahun 2013 yang mana pada masa tu dia dapat tawaran dekat sebuah college untuk kursus safety lepasan diploma. Jadi masa tu sebab dia pun dah rasa bosan duduk kat rumah kan, so dia pun terima je lah tawaran tu. Lagipun kursus ni sebenarnya kursus jangka pendek je, dalam 6 bulan je. Jadi lepas dia dah buat pendaftaran tadi, diorang ni semua ditempatkan di asrama. Diorang ni katanya asrama tu bangunan lama tau. Dah tu nampaknya memang usang. Jadi katanya sebab kursus ni kursus pendek je, pihak kolej tak sediakan banyak bilik kosong. Jadi Suzy tadi dia tinggal dalam satu dom ni tau, dan dom tu ada pada tingkat 1. Dah tu dia tinggal dengan junior-junior yang ambil sijil dan juga diploma. Jadi keanehan pertama yang dia dapat lihat pada masa tu, tak ramai tau student yang ada pada petang Jumaat tu. Dah tu dia perasan ada beberapa orang ni tengah sibuk mengemas nak balik rumah. Dan tak lama lepas tu muncullah warden asrama daripada muka pintu sana. Lepas tu dia cakap macam ni, awak nak tidur sini ke malam ni? Ataupun nak terus balik macam yang lain? Jadi bila warden tanya macam gitu, dia pun heran lah kan. Ish, pelik, dia baru je sampai, kenapa tanya nak balik kan? Jadi sebab nampak orang lain sibuk je mengemas nak balik rumah, Suzy tadi pun ikut jugalah. Dia pun nak balik rumah juga, ya kan, takkan nak duduk sorang-sorang dalam dom tu. Dia pun nak balik rumah juga. Lepas tu dia biar je barang-barang yang ada almari tu stay dekat sana. Lagipun dia fikir asrama dengan rumah dia tak adalah jauh sangat pun, so tak apalah, tinggal je lah barang-barang tu semua kan. Jadi pada hari Ahad, Suzy tadi datang balik ke asrama, dan masa itulah dia berkenalan dengan beberapa orang rakan baru dia. Katanya kawan-kawan dia ni ambil kursus yang lain, tak sama dengan dia. Jadi dalam sesi perkenalan tu semua, adalah yang bercerita mengapa asrama ni dikosongkan selama 2 hari tau. Rupa-rupanya ada udang di sebalik mi. Jadi Suzy ni kan masuk lewat sikit, dan sebelum-sebelum tu pun dah ada orang yang stay dekat asrama tu. Jadi katanya pelajar-pelajar yang duduk dekat dom tingkat atas sekali sana, diorang semua kena ganggu tau. Jadi sebab itulah asrama tu ditutup selama 2 hari. Sebab diorang nak melakukan sesi pembersihan. Tapi sebenarnya lepas dibersihkan pun, kejadian-kejadian pelik masih lagi berlaku. Lepas 2 minggu daripada proses pembersihan tadi, katanya pada masa tu dia balik daripada college. Dia dengan kawan-kawan perempuan dia yang lain tengoklah ke arah kawan-kawan lelakinya yang dekat asrama sana kan. Dia tengok budak-budak lelaki tu sibuk je duk mengemas untuk pindah keluar. Dah tu bila tanya, diorang cakap yang diorang dah tak tahan dah kena ganggu. Sudahnya diorang pergi cari rumah sewa yang berdekatan dengan college. Dah tu diorang cakap yang diorang diganggu dengan teruk tau, daripada minggu pertama lagi. Malam pertama diorang tidur dekat dom tu, ada salah seorang pelajar ni diganggu dengan teruk. Katanya katil dia tiba-tiba je bergoyang kuat tau. Dah tu ada juga yang mendengar suara perempuan, ada juga yang nampak rambut panjang mengurai macam tu, dan rambut tu sebenarnya datang daripada atas katil. Ada juga yang bercerita kata nampak kanak-kanak macam toyol macam tu. Tak keseram tu. Jadi balik je dekat asrama diorang, asrama perempuan tadi kan. Diorang semua dimaklumkan yang pelajar-pelajar diploma dan juga sijil ni, yang ambil sijil, semua diorang akan cuti SEM tau pada saat tu. Jadi nak tak nak tinggallah diorang 8 orang je. So pada masa tu automatik lah katanya dom dekat tingkat atas sana akan kosong. Bila dah kosong, biasalah kan, dahlah tempat tu pun macam dah dipenuhi. Lepas tu dikosongkan pula seolah-olah silakan macam tu kan. Jadi ada satu malam tu, masa diorang duduk dekat dalam dom diorang, tiba-tiba je diorang rasa dalam dom tu panas macam tau. Dah tu tak semena-mena bekalan elektrik pula terputus. So masa tu Suzy tadi dah mula panik dah, dan dia tengok kawan dia yang kat sebelah ni sedap je tidur. Jadi pada masa tu dia pun pusingkan badan dia ke arah kawan dia yang lain tidur tadi kan. Lepas tu Suzy ni cakap pada malam tu memang sangat menakutkan, sebab macam-macam bunyi yang dia dengar tau. Seolah-olah macam ada benda ataupun ada makhluk yang sedang bermain-main dalam gelap. Dan tak lama lepas tu, tak tahulah macam mana, kepala dia ni makin lama makin rasa berat. Makin lama makin berat.
rasa macam ada benda yang tekan kepala dia banyak kali tau. So pada masa tu mulut dia dah tumbak kamit dah, baca ayat suci Al-Quran, baca ayat kursi kan. Dah tu dia mula bebel lah dalam hati, dia main kepala dah pula, dia cakap. Dah tu dia pejam mata rapat-rapat sebab dia tak nak ada ternampak benda-benda tu semua. Dia takut sangat kalau dia ternampak benda tu dekat depan mata tau. Dan selang beberapa minit je, dengan kepala dia yang masih lagi berdenyut tu, dia pun buka mata perlahan-lahan. Pada masa tu, dia nampak keadaan sekelilingnya gelap gelita tau. Dah tu sambil mata dia tadi melilau tengok keadaan sekeliling, tiba-tiba je dia ada dengar bunyi dengungan dalam bilik tu. Dan tak lama lepas tu, dia ada dengar suara kanak-kanak tegur dia. Jom kita main. Masa tu dia dah mula panik dah. Yelah, dia rasa takut yang teramat sangat. Walaupun sebenarnya suara tu dia dengar sekali je pun dah cukup dah untuk buat dia remang seluruh badan dia. Dah tu dia pun terus pejamkan mata rapat-rapat. Dan dalam masa yang sama sebenarnya dia boleh rasa tau. Dia boleh rasa yang benda tu, makhluk tu ada dekat je dengan dia. Tak lama lepas tu dia rasa macam geli-geli dekat kaki, dekat tapak kaki tau. Ya Allah, benda tu boleh main geletik-geletik kaki dia pula. Dan dia pun macam bisik-bisik dalam hati lah kan. Cakap dalam hati je lah, pergilah main jauh-jauh. Tapi biasanya kalau dah jadi benda macam gitu, walaupun sekejap je jadinya, tapi kita rasa macam lama sangat kan. Bilalah nak habis gangguan ni kan. So sedar-sedar je dia terdengar azan subuh. Dan tiba-tiba dia mula dengar bunyi kipas dan juga lampu tu buka balik. Pelik kan? Bunyi je azan subuh, terus lampu dengan kipas, semua elektrik dah ada dah. So pada masa tu dia macam terkebil-kebil lah. Dia tengok keadaan sekeliling, tengok kawan-kawan dia yang lain yang masih lagi best sangat diulik mimpi kan. Dan dia pula tak cakap lah, habis satu badannya basah lecun tau. Katanya peluh tu menitik macam baru je lari maraton. Tak lama lepas tu, salah seorang kawan dia ni terbangun daripada tidur. Lepas tu dia nak pergi ke tandas lah. Jadi kalau nak pergi ke tandas tu, daripada tempat dia nak kena lalu dekat depan Suzin dulu. Jadi Suzi pun tanyalah kawan dia tu kan, ada dengar apa-apa tak malam tadi? Dan kawan dia tu macam pandang dia dengan pandangan yang pelik lah. Lepas tu dia tanya, tak dengar apa pun kak, cuma black out je malam tadi. Dia cakap macam tu tau. Dah tak cakap banyak, Suzi tadi dia terus bangun, pergi ambil wuduk dan juga solat subuh. Sebenarnya dalam masa yang sama, hati dia ni macam masih lagi tanya lah, apa sebenarnya yang tengah berlaku? Apa sebenarnya yang dah berlaku tadi? Otak dia ni macam ligar je berfikir kan, nak digest, fahamkan situasi yang dia dah alami semalam. Dan pagi tu, masa sarapan pagi kat college, Suzi tadi pun ceritakanlah pengalaman dia yang semalam tu kan dengan kawan-kawan dia yang lain. Dah tu salah seorang kawan dia bagi tahu yang kata memang ada anak-anak kecil yang berlega-lega dekat dalam dom dia orang tahu. Katanya dia sendiri pun pernah nampak masa lewat malam. Cuma sebab benda tu tak pernah kacau dia dan benda tu cuma menampakkan diri sambil-sambil tersenyum je. Dah tu kawan-kawan dia cakap nasib baiklah juga yang muncul tu macam kanak-kanak kan. Kalau lah macam Cik Ponti ke yang muncul, macam kes yang dom lelaki tu kan, dia kan boleh kena demam panas jadinya. Jadi katanya bangunan asrama tu mula dikosongkan sejak tahun 2015. Okey, cerita ketiga pula. Cerita ni diceritakan oleh salah seorang hamba Allah, perempuan juga, jadi kita bagi nama Sakinah. Jadi kisah kali ni dia nak kongsikan kisah yang berlaku dalam hidup dia sendiri. Katanya sama ada kisah ni seram ataupun tak, terserah kalian lah untuk menilai. Tapi yang pasti ini semua adalah satu pengalaman untuk diri dia dan juga kawan-kawan sebilik dia. Jadi kisah ni bermula masa minggu study week. Yang mana minggu study week ni biasanya sebelum peperiksaan tu bermula, akan ada 1 minggu ke 2 minggu macam tu study week. Biasanya seminggu je lah. Lepas tu minggu ke depannya tu barulah peperiksaan bermula kan. Jadi so nak jadikan cerita, ada satu malam tu sebenarnya bagi dia malam tu macam malam-malam yang lain, macam malam-malam yang sebelumnya. Tak ada beza pun. Tapi malam tu boleh kata salah satu malam yang paling menyeramkan bagi roommate dia, iaitu Ayu. So katanya macam biasa, antara diorang berempat, Sakinah, Ayu, Yaya dan juga Ila ni, dialah yang akan tidur terlebih dahulu. Dialah yang akan tidur paling awal tau.
Dah tu dia tak rasa pun yang kata bilik tu ada apa-apa kan. Maksudnya ada apa benda-benda misteri ke apa. Dia dah biasa dah kalau tidur seorang dalam bilik tu pun tak ada masalah bagi dia. Lepas tu dia cakap bilik tu adalah satu-satunya bilik yang boleh muatkan 4 orang dalam sebuah rumah. Jadi sebenarnya diorang ni menyewa sebuah rumah tau. Dan bilik diorang tu adalah master bedroom. So bilik diorang tu boleh muat 4 orang untuk satu bilik. Bilik-bilik yang lain pula hanya 2 orang satu bilik. Jadi dalam bilik diorang ni sebenarnya diorang ada 2 buah katil double decker. Dah tu katil milik Sakinah ni adalah katil yang ada dekat tepi dinding sana. Dan dia ambil katil yang sebelah bawah. Dekat sebelah atas katil dia tu pula Yaya yang duduk situ. Jadi katil double decker yang satu lagi dekat tepi tingkap tau. Dan tingkap tu sebenarnya diorang selalu sangat buka. Kecuali pada waktu maghrib. Waktu maghrib je diorang akan tutup. Dah tu kalau diorang tidur sekalipun, diorang akan biarkan tingkap tadi terbuka. Sebab katanya supaya udara daripada luar tu dapat masuk. Yelah dekat dalam bilik ni, bila dah 4 orang duduk dalam satu bilik, mestilah bahang ni tu lain macam kan, panas sikit kan. So bila dah buka cermin tingkap tadi, sejuklah sikit udara luar boleh masuk. Jadi katil yang ada dekat tingkap sana, dekat bahagian bawah tu Ila yang duduk situ, dan bahagian atas ni pula adalah Ayu. Jadi katanya di antara kedua-dua katil tadi ada sebuah loker. Loker tu loker milik dia lah, dia yang guna loker tu. Dah tu 3 lagi loker ada sederet dengan pintu yang menghadap ke tingkap. So kalau kita bayangkan pun dengan keluasan bilik master bedroom, ialah besar mana je kan. Dah dengan barang-barang tu semua penuh. Jadi dia cakap yang ruang bilik diorang ni nampak macam agak padat lah, agak sempit jugalah. So nak dijadikan cerita, pada lewat malam tu Sakinah tadi tersedar. Dah tu sayup-sayup dia dengar dekat telinga dia ni macam ada orang yang tengah mengaji tau. Cuma waktu tu dia tak buka mata pun, dia masih lagi pejamkan mata. Dah tu badan dia pula masih lagi menghadap ke arah dinding. Tiba-tiba je dia rasa macam nak toleh ke belakang. Nak tengoklah kan daripada mana bunyi tu, siapa yang ngaji malam-malam ni. Jadi Sakinah cakap masa tu dia nampaklah sama-sama cahaya macam gitu. Dan tiba-tiba je mata dia ni terpaku ke atas katil Ayu tau. Masa tu dia nampak Ayu terkumat kamit tengah bacakan ayat suci Al-Quran, tengah mengaji pada malam tu. Cuma yang peliknya, keadaan Ayu pada masa tu masih lagi dalam keadaan terbaring tau. Macam orang yang tengah tidur, tapi dalam masa yang sama dia mengaji. So Sakinah ni fikir, wish baguslah Ayu, dah tidur macam gitu pun mengigau lagi. Dah lah mengigau pun baca ayat-ayat suci Al-Quran kan. Time tu Sakinah ni tak fikir benda-benda pelik pun. Dah tu dia pun terus palingkan muka ke arah dinding balik untuk sambung tidur. Tak lama lepas tu dia ada bunyi crack, crack, crack. Bunyi macam orang panjat turun katil. Yang pasti bukan katil yang dia tidur tau. Yelah kalau katil yang dia tidur, dia mungkinlah boleh rasakan goyang-goyang ke apa. Dan tak lama lepas tu, dia bunyi macam ada orang berlari tau. Tak. Bunyi tu berlari keluar daripada bilik tu. Dah tu dia pun terfikirlah kan. Terdetiklah dalam hati dia, siapa pula yang tak tidur lagi ni? Tadi rasanya tengok katil sebelah macam dua-dua dah tidur. Yelah kalau yang keluar tu mestilah katil yang sebelah kan, sama ada Ayu ataupun Ila. Jadi sebab perasaan ingin tahu dia tu kuat sangat, dia pun toleh belakang balik nak tengok kan. Masa ni dia nampak katil Ayu ni kosong pula. Mana Ayu pergi? Dah tu dia fikir, mungkin Ayu sambung study kot. Yelah sebab time tu sebenarnya exam dah dekat dah. Tambah pula Ayu ni memang seorang pelajar yang bijak. Lepas tu dia suka sangat belajar sampai lewat malam. So dia memang tak fikir pelik lah masa tu kan. Tak lama lepas tu dia bunyi balik tapak kaki tu tau. Tapi kali ni dia bunyi tapak kaki tu macam orang yang baru masuk dalam bilik. Dia pun palingkan muka, tengok Ayu yang tengah masuk bilik masa tu, tapi dekat tangan dia ni pegang Al-Quran tau. Dah tu dia naik balik dekat katil dia. Jadi bila dia nampak keadaan Ayu yang macam gitu, dia mula rasa pelik tau. Sebab biasanya Ayu ni tak pernah ngaji dekat atas katil tau. Kalau dia nak ngaji, mesti dia akan bagi ngaji dekat luar bilik sana. Yelah adalah tempat yang dia orang buat tempat sembahyang macam tu. So masa tu dia boleh rasa dah ada benda pelik yang tengah berlaku sekarang ni. Dan yelah ada benda yang tak kena dengan Ayu kan. Dalam masa yang sama, Yaya dengan Ila ni tengah tidur lagi. Dan dia boleh nampak tahu keadaan Ayu pada masa tu seolah-olah macam orang yang dalam ketakutan.
Ialah dengan matanya yang terpejam, lepas tu mulutnya tu terkemak kamit macam baca sesuatu. Dah tu digenggamnya Al-Quran tu seerat-eratnya tau. Nampaknya tu seolah-olah macam dia tengah takutkan sesuatu sekarang ni. Sesuatu yang mungkin Ayu je boleh nampak kan. So pada masa tu dia pun tegurlah Ayu. Dia tanya, Ayu, awak okey tak ni? Masa tu dia ada dekat atas katil dia lagi tau. Dan dia cuma laung je lah tanya Ayu tu okey ke tak. Dah tu Ayu pandang ke arah dia sambil tersenyum. Lepas tu Ayu cakap macam ni, okey je, tak ada apa-apa. Lepas tu Ayu suruh dia tidur je. Nanti esok nanti baru dia cerita macam tu kan. Dah tu dia pesanlah dekat Ayu kan, Ayu kalau ada apa-apa bagi tahulah. Dan Ayu cuma angguk je lah. Di pada masa ni Sakinah ni nampak posisi baring Ayu tadi dah berubah dah. Biasanya kepala dia tu dia akan tidur dekat sebelah loker Sakinah tau. Ya kan loker Sakinah ada tengah-tengah antara kedua-dua katil tu kan. Tapi sekarang ni tempat yang biasanya dia letak kepala tu dia letak kaki. Maksudnya posisi tidurnya tu dah berubah dah. Dan tiba-tiba Yaya pula tersedar tau. Dah tu Yaya pun tanya dengan Ayu ni. Tanya seperti mana yang Sakinah tu tanya tadi. Okey ke tak kan? Sama juga Ayu cakap dia okey. Dan Yaya pun macam tak fikir panjang pada masa tu. Dia tak nampak ada benda yang pelik pun. So dia pun sambung tidur. Sakinah cakap Yaya pada masa tu macam orang yang mamai-mamai bangun dari tidur tu. Jadi Sakinah dia macam tak puas hati tau. Tapi katanya masa dia nak bangun tu, tiba-tiba je bulu roma dia separuh badan merinding tau. Seakan-akan macam bagi isyarat lah pada dia yang kata ada sesuatu dekat atas loker dia sekarang ni. So apa lagi, dia pun batalkan niat dia kan. Yelah takutlah juga kalau dia bangun nanti dia terpandang ataupun ternampak sesuatu pula. Sebab yelah dia sendiri pun sebenarnya lemah semangat. Dan pada malam tu tak tahulah bila dia boleh tertidur. Esoknya tu Ayu kena demam panas tau. Kesian kan. Dah tu diorang ni tanyalah kenapa semalam kan, kenapa pelik sangat. Banyak kali tau diorang ni soal, diorang ni tanya, nak tahu juga apa yang berlaku. Dan last kali barulah Ayu ceritakan juga apa yang sebenarnya berlaku. Rupa-rupanya pada malam semalam dia nampak ada makhluk yang berbaju putih, lusuh dan juga buruk sangat tengah duduk bercangkung dekat atas loker Sakinah ni tau. Dah tu rambutnya tu panjang gila dan matanya pula tajam je merenung ke arah Ayu tau. Memanglah kalau Ayu ni tak kuat, kalau Ayu ni tak terus baca sesuatu dan pergi ambil Al-Quran tu, confirm ada kes rasuk masa tu kan. Jadi sebenarnya masa Sakinah ni tanya dekat Ayu, kenapa Ayu? Okey ke tak? Macam tu kan. Pada masa tu pun sebenarnya Ayu nampak tau makhluk tu. Dan mata makhluk tu makin merah tau. Seolah-olah macam bagi amaran pada Ayu, jangan bagi tahu dengan Sakinah ni. Katanya makhluk tu duduk je dekat situ tau. Walaupun Ayu ni dah cuba baca macam-macam kan ayat. Yelah dah cuba mengaji semua supaya benda tu hilang, tapi benda tu tak berganjak tau. Tetap juga stay je dekat situ. Dan last kali sampaikan Ayu ni boleh tertidur. Sebab katanya dia takut sangat sampaikan kepenatan tau. Jadi kenapa Ayu tak cerita juga tu, sebab yelah benda tu kan macam matanya dah jadi merah. Dah bagi amaran dah, jangan cerita kan. Tambah pula Ayu ni macam tak nak lah kawan-kawan dia nanti takut. Sebab itulah dia cakap dengan dia orang semua tak ada apa-apa, tidur je macam tu kan. Jadi masa tu Sakinah fikir memang betul lah sangkaan dia semalam. Sebab dia pun boleh rasa tau macam ada sesuatu je atas loker ni, tapi dia tak nampak lah. Dah tu lepas kejadian ni berlaku, dia orang pun bagi tahu dekat ayah kepada salah seorang kawan dia. Katanya ayah kawan dia ni macam agak arif jugalah tentang benda-benda macam gini. Rupa-rupanya makhluk tu adalah sejenis hantu raya yang mana dia hanya singgah je dekat situ untuk mengganggu tau. Katanya makhluk tu tertarik untuk singgah sebab dia nampak tingkap bilik tu tak tertutup. Jadi seolah-olah mengundang dia tau. Datanglah macam tu kan. Jadi itulah dia kisah yang di-sharekan oleh hamba Allah ni, yang kita bagi nama samaran dia sebagai Sakinah. Tapi betul lah kan, kalau dah tengah-tengah malam tak tutup tingkap, of course lah ada yang menjenguk. Kalau tak masuk ke dalam rumah pun, sekurang-kurangnya dia akan mengintai tau. Tengah buat apa tu? Macam tu kan.
Kalau saya sendiri ni pun, dekat depan saya ni kan ada cermin kan. Selalu sangatlah ada yang mengetuk, kejap-kejap bunyi dia ketuk. Tapi kita macam fikir positif je lah. Kucing kot. Sempat pula kucing nak mengetuk kan. So kalau nak kata dia buka cermin tu dan benda lah tu boleh masuk, logik sangat-sangat. Sebab biasanya kalau orang nak berubat pun, yang daripada badan orang tu kan, dia akan buka tingkap, buka pintu supaya benda dalam badan tu senang nak keluar. Biasanya macam tu lah yang saya tengok. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni, dan macam biasalah, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.